Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan slot kita pada hari ini ialah slot sukses SPM, dan mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pengajian keusahawanan tingkatan 5. Apa pula topiknya ya? Topik kita pada hari ini fungsian dalam pengurusan, dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jangan risau, kita saksikan dulu profil guru. Ya, kita dah pun berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Hafiz, dah banyak kali kita bersua muka. Nampak cikgu nampak tegap segak, handsome hari ini, cikgu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Kita berkenalan pula dengan jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Kita bersama Cikgu Saiful Amri Sailan dari SM Pendidikan Khas Vocational Section 17 Shah Alam Selangor yang akan membantu kita sepanjang pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita juga bukan ada murid-murid yang tengok dekat rumah depan TV, tapi juga akan bersama kita di studio ini ada 4 orang murid-murid, cikgu. Ya, betul. Siapakah mereka, cikgu? Boleh tak kita berkenalan? Okey, pada hari ini kita akan bersama dengan 4 orang murid dari Sekolah Menengah Teknik Melaka, Bukit Piatu, Melaka. Yang mana yang pertama Erni, yang kedua Nurul Najla. Okey, boleh lambai tangan. Kemudian Bazila dan Damia. Ya, itu dia. 4 orang murid-murid akan bersama dengan kita pada hari ini. Dan kalau murid-murid dah pun bersedia di studio dan juga di rumah, marilah saya pas dekat Cikgu Hafiz untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai definisi, kepentingan dan kemahiran pengurusan. Silakan, cikgu. Okey. Pada hari ini kita akan fokus pada sukses pengajian keusahawanan. Yang mana pertamanya saya ingin mengingatkanlah tentang jenis item yang akan keluar dalam peperiksaan, yang mana soalan respon terhad dan terbuka. Soalan respon terhad itu merujuk kepada jawapan yang ringkas padat, adapun terbuka dia merujuk kepada penjelasan, penerangan, huraian, dan adalah soalan kebat lah. Okey, bilangan soalan bahagian A 4 soalan, bahagian B 4 soalan juga, pilih 3 sahaja. Adapun bahagian C adalah kajian kes. Pilih, memang tak ada pilihan lah. Bahagian C tu wajib jawab. Masanya 2 jam 30 minit. Ada kesukaran 5, 3, 2 tu. 5 tu yang rendah, 3 sederhana dan 2 adalah yang tinggi. Okey, ini contohlah. Ingat kata tugas soalan supaya murid-murid ingat, berikan isi atau fakta saja dalam ayat lengkap. Itu soal nyatakan, senaraikan, berikan. Soal ini lazimlah yang akan keluar dalam peperiksaan. Yang kedua, jelaskan, terangkan, huraikan. Inilah tentang berkaitan bagaimana cara memberikan fakta lengkap dan padat pada jelaskan. Terangkan pula memberikan fakta, huraian atau contoh bergantung pada peruntukan markah. Markah itu penting. Seterusnya, bandingkan, beri penerangan tentang persamaan dan perbezaan. Dan seterusnya, bezakan ialah menerangkan perbezaan sahaja. Boleh dalam bentuk jadual. Ini kata tugas lah supaya murid ingat untuk persiapan peperiksaan. Okey, bagaimana yang kita tahu tajuk kita pada hari ini adalah fungsian dalam pengurusan. Kalau dalam buku teks dia adalah dalam fungsian dalam organisasi perniagaan. Kita belajar dahulu tentang pengurusan, iaitu suatu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. 4 perkara ni. Apa dia, Din? Merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Jadi murid ingatlah, okey, mengawal sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuan dan objektif yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Okey, seterusnya tentang kepentingan pengurusan. Ada 6 kepentingan pengurusan, iaitu penyediaan hala tuju, pencapaian matlamat organisasi, penyelarasan sumber, hasil yang optimum,
panduan untuk membuat keputusan, dan yang keenam, komunikasi yang baik. Ada 6 kepentingan pengurusan. Jadi sebelum kita menjawab, kalau soalan nyatakan 6 perkara ni kena ingatlah. Okey, murid-murid. Jadi 6 kepentingan ni, siapa boleh berikan penerangan ringkas untuk beberapa kepentingan ini? Okey, Najla cuba. Okey, Najla, cuba terangkan ataupun jelaskan 2 daripada kepentingan pengurusan. Hasilnya optimum. Okey. Pembahagian kerja dan sumber yang cekap dapat meningkatkan pengeluaran yang optimum, menjimatkan kos dan mengurangkan pembaziran. Yang kedua, panduan membuat keputusan. Pengurusan yang baik dapat memudahkan tugasan dalam organisasi dan membuat keputusan yang terbaik. Okey. Itu antaralah yang boleh murid-murid ingat untuk memberi penjelasan ataupun penerangan berkaitan tentang kepentingan pengurusan. Okey, kita tengok pula tentang kemahiran pengurusan. Tadi ada 6 tentang kepentingan pengurusan, manakala kemahiran pengurusan ada 5. Jadi kena ingatlah kemahiran konseptual, kemahiran antara perorangan, kemahiran teknikal, kemahiran pengurusan masa dan kemahiran membuat keputusan. Jadi kelima-lima kemahiran ini perlu ada dalam pengurusan, malah sebagai pengurus maupun sebagai pemimpin. 5 kemahiran ini perlu ada pada setiap individu. Jadi siapa yang boleh nak terangkan ataupun yang akan menerangkan? Najla juga kan? Atau siapa? Najla? Oh, Najla lagi. Okey. Cuba terangkan 2 kemahiran. Kemahiran masa. Kemahiran masa merujuk kepada susun dan membuat jadual kerja mengikut kehendak dan keutamaan kerja. Kemahiran ini juga dapat memastikan tugasan diselesaikan pada masa yang ditetapkan. Kemahiran ini juga menjadikan pengurus untuk membuat rancangan jangka panjang dan mengenal pasti peruntukan masa. Okey. Yang apa? Yang kedua, kemahiran keputusan. Kemahiran ini merujuk kepada keupayaan untuk memutuskan sesuatu pilihan yang terbaik secara tepat dan berkesan. Keputusan yang silap akan mendatangkan kesan buruk kepada organisasi. Kemahiran ini juga dapat mengurangkan risiko dalam mengurus kelancaran dan membuat rancangan yang strategik. Okey, bagus. Untuk menerangkan ataupun menjelaskan 2 kemahiran pengurusan, iaitu kemahiran pengurusan masa dan kemahiran membuat keputusan. Okey, seterusnya ini contoh soalan peperiksaan, iaitulah pertama, berikan maksud pengurusan. Boleh bersedia untuk menjawab. Nyatakan kepentingan pengurusan dalam organisasi. Dan yang ketiga, senaraikan kemahiran pengurusan. Okey, yang pertama, 1A, berikan maksud pengurusan. Siapa nak cuba? Fazliana. Ernie. Okey, Ernie Fazliana. Okey, cuba. Jangan lupa buka mic, Ernie. Pengurusan merupakan satu proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber organisasi untuk mencapai tujuan dan objektif yang ditetapkan dengan efektif dan efisien. Okey, nanti kita semak jawapan dia. Yang kedua, nyatakan kepentingan pengurusan dalam organisasi. 3 markah, maknanya ada 3 poin. Siapa yang cuba? Saya cikgu. Okey, Bazila. Kepentingan pengurusan ialah penyediaan hala tuju, pencapaian matlamat organisasi dan komunikasi yang baik. Okey, 3. Dan yang ketiga, C, senaraikan kemahiran pengurusan. Saya cikgu. Okey, Damia. Okey. Yang pertama, kemahiran konseptual. Yang kedua, kemahiran teknikal. Yang ketiga, kemahiran antara perorangan. Yang keempat, kemahiran mengurus masa. Ada berapa kemahiran sebenarnya, Damia? Ada 5. Ada 5. Okey, kalau kita senaraikan 5, masih boleh dapat 4 markah juga. Okey, kita tengok jawapan. Okey, ini maksud pengurusan semana yang telah diberikan oleh Ernie tadi. Dan satu proses merancang, mengorganisasi, memimpin, mengawal sumber-sumber organisasi. Kalau salah satu diberikan, masih boleh kita ambil kira untuk berikan markah. Untuk mencapai tujuan dan objektif yang telah ditetapkan, 1 markah dengan efektif dan efisien. Harap kita boleh ingatlah maksud pengurusan. Okey, seterusnya tentang kepentingan. Ada
Berapa tadi Bazila? Ada berapa kepentingan sebenarnya? Ada 6. Ada 6. Okey, tapi markahnya 3. Kita bagi 3 pun sudah mencukupi. Okey, penyediaan hala tuju atau pencapaian matlamat organisasi, penyelarasan sumber atau hasil optimum, panduan untuk membuat keputusan atau komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, kemahiran pengurusan. Ada 5 tadi, yang mana Damia jawab tadi. Dan kemahiran konseptual, kemahiran teknikal, pengurusan masa, membuat keputusan atau kemahiran antara perorangan. Okey. Wah, maksudnya semua jawapan diberikan oleh murid-murid kita, cikgu, betul? Ya, betul. Boleh dapat markah Wah. penuh. Semuanya dapat markah penuh. Diharap murid-murid yang mencuba juga di rumah pun dapat juga markah penuh. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Sekejap lagi teruskan bersama dengan Cikgu Hafiz dan terus saksikan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus bersama dengan saya Din di Didik TV KPM dan saya bersama dengan Cikgu Hafiz untuk slot sukses SPM pada hari ini. Mata pelajaran kita pengajian keusahawanan tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini adalah fungsian dalam pengurusan. Dan sekarang ini mesti murid-murid nak tahu kan berkaitan dengan kemahiran dan peringkat pengurusan. Jangan risau, kita serahkan kepada Cikgu Hafiz untuk ajar kita apa dia kemahiran dan peringkat pengurusan. Silakan cikgu. Okey, tadi kita telah belajar tentang kemahiran pengurusan yang ada 5. Okey, ada poin kepentingan ada 6 dan kita masuk pada peringkat pengurusan. Yang mana peringkat pengurusan terbahagi kepada 3, peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Jadi cikgu minta boleh siapa kongsikan berkaitan tentang 3 peringkat pengurusan ini. Saya cikgu. Okey, Damia cuba untuk kongsikan. Peringkat pengurusan ni dia terbahagi kepada 3. Peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Peringkat atasan, dia contoh jawatan dia pengarah urusan, pengurus ketua pegawai eksekutif. Pada peringkat pertengahan pula, ketua jabatan, pengurus produk dan pengurus pemasaran. Pada peringkat bawahan pula, penyelia jualan dan penyelia tapak dan ketua kerana. Okey, inilah merupakan peringkat-peringkat pengurusan yang mana mereka semua ini adalah pemimpin dalam organisasi, cuma mengikut tahap ataupun peringkat yang kita kena ketahui. Okey, kita tengok pula tentang hubung kait kemahiran dan peringkat pengurusan. Okey, yang mana yang kemahiran pengurusan yang ada 5 tadi perlu dimiliki oleh setiap peringkat pengurusan daripada atasan, pertengahan maupun bawahan. Jadi antara yang pertama adalah kemahiran konseptual. Okey, yang mana pengurus perlu merancang dan menyepadukan keseluruhan aktiviti organisasi agar menjadi lebih sistematik, cekap dan berkesan. Okey, mana yang tadi Damia dah terangkan tentang peringkat pengurusan. Boleh siapa yang terangkan hubung kait antara kemahiran dalam pengurusan dengan peringkat pengurusan? Okey, Damia cuba. Okey, kemahiran konseptual pada peringkat atasan, pengurus perlu merancang dan mempadukan keseluruhan aktiviti organisasi agar menjadi lebih efisien. Pada peringkat pertengahan pula, pengurus terlibat dengan merancang dan membentuk strategi. Pada peringkat bawahan pula, pengurus memiliki kemahiran konseptual secara umum. Okey. Kemahiran Seterusnya, kemahiran antar perorangan. Kemahiran antar perorangan pada peringkat atasan, pengurus akan mendorong dan memimpin pekerja bawahannya. Pada peringkat pertengahan, pengurus perlu berinteraksi dan menjadi penghubung antara pengurus atasan dan pengurus bawahan. Pada peringkat bawahan pula, pengurus akan berinteraksi dengan pekerja bawahan secara langsung. Okey, inilah hubung kait kemahiran dan peringkat pengurusan. Yang mana setiap kemahiran ini perlu dimiliki oleh setiap pemimpin ataupun pengurus untuk melaksanakan dalam setiap peringkat pengurusan. Okey, seterusnya tentang fungsian dalam pengurusan. Mana kita dah nampak tadi tentang kepentingan pengurusan, kemahiran pengurusan, kemudian peringkat pengurusan dan seterusnya. Dalam fungsian dan pengurusan ada beberapa aktiviti
yang perlu dilaksanakan. Antaranya perancangan, yang kedua pengorganisasian, ketiga kepimpinan dan yang keempat pengawalan. Okey, jadi cikgu minta siapa yang boleh kongsikan tentang 4 fungsian ini. Okey, Ernie. Okay. Yang pertama, perancangan. Perancangan ialah aktiviti menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Contohnya, pihak pengurusan mengadakan mesyuarat terlebih dahulu untuk menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan dengan mengikut jadual yang akan ditetapkan. Yang kedua pula, perorganisasian. Organisasian ialah proses menyusun serta mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk menjelaskan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasi dapat dicapai. Contohnya, aktiviti pengurusan dapat dilakukan dengan lebih lancar dengan adanya carta organisasi kerana pihak pekerja mahupun ketua bahagian mengetahui tugasan mereka. Okey. Seterusnya? Yang ketiga pula, kepimpinan. Kepimpinan ialah satu proses mendorong, merujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Contohnya, pengurusan yang baik mempamerkan ciri-ciri kepimpinan seperti memberikan bimbingan dan teguran. Yang keempat pula, pengawalan. Pengawalan ialah aktiviti pemantauan prestasi untuk memastikan hasil kerja tercapai seperti yang telah ditetapkan. Majikan boleh menilai dan mengawal hasil serta kualiti tugasan yang dijalankan oleh pekerja dengan melakukan pemantauan dari semasa ke semasa. Contohnya, pihak pengurusan akan memastikan aktiviti yang dijalankan oleh pihak pekerja bawahan dijalankan selari dengan matlamat organisasi. Okey, bagus. Untuk perkongsian dari sudut penerangan ataupun diberikan contoh setiap fungsian dalam pengurusan. Boleh ingat semua? Najla, boleh ingat? Boleh angguk. Okey. Fazila, boleh? Damia? Okey, jadi 4 fungsian dan pengurusan ini perlu dikuasai oleh murid dari sudut dia punya maksud dia, huraian dia dan contoh-contoh. Sebenarnya panjang tajuk ini untuk kita pelajari dan untuk mengetahui tentang perancangan, jangka masa panjang, jangka masa pendek dan jangka masa sederhana. Okey, kita tengok pula seterusnya contoh soalan ataupun soalan contoh SPM yang mana bahagian A yang soalannya beringkas, itulah nyatakan peringkat pengurusan dalam organisasi. Yang kedua, berikan contoh jawatan peringkat bawahan 4 markah. Dan yang ketiga, senaraikan jenis perancangan. Itu yang cikgu dah sebutkan tadi, jenis perancangan. Okey, yang mana 3 soalan. Siapa nak cuba jawab? Okey, soalan 1A, sedia? Siapa nak jawab? Nyatakan peringkat pengurusan dalam organisasi. Okey, siapa nak cuba? Mazila, Ernie, Damia, Najla. Peringkat pengurusan. Saya. Okey, Damia. Okey, cuba. Peringkat pengurusan terbahagi pada 3, iaitu peringkat atasan, peringkat pertengahan dan peringkat bawahan. Okey, ingat piramid tu kan? Jadi harap ingatlah. Yang kedua, berikan contoh jawatan peringkat bawahan pula. Siapa boleh beri? Saya cikgu. Okey, ini Ketua kerani, ketua organisasi, penyela jualan, penyela tapak. okey, tu peringkat bawahan. Okey, kita tengok nanti jawapan. Kemudian yang ketiga, senaraikan jenis perancangan. Siapa yang cuba? Saya cikgu. Okey, Bazila. Perancangan jangka panjang, perancangan jangka sederhana dan perancangan jangka pendek. Okey, selain jenis perancangan jangka panjang tu, nama dia apa? Strategik. Bagus. Okey, kita tengok jawapan. Okey, yang pertama tentang peringkat pengurusan. Okey, betul. 3 markah. Okey, kepada Damia. Betul, Damia? Okey. Seterusnya, soalan kedua, contoh jawatan peringkat bawahan. Ketua kerani, ketua operasi, penyela jualan, penyela tapak. 4 markah. Ini betul, ini? Betul. Betul, cikgu. Okey, dan yang ketiga, jenis perancangan. Tu jangka panjang atau strategik, jangka sederhana atau taktikal, ataupun jangka pendek operasian. Maknanya kita boleh pilih salah satu. Betul, Bazila? Betul, cikgu. Betul, Okey. Dapatlah markah penuh.
Okey, seterusnya soalan contoh bahagian B. Ini soalan ni adalah jawapan yang agak panjang yang memerlukan penerangan, yang memberikan contoh ataupun huraian sedikit berdasarkan markah. Okey, cuba bersedia terangkan aktiviti utama dalam pengurusan 6 markah. Maknanya ada aktiviti utama ada 4. Kita boleh pilih 3 untuk menyebutkan atau menuliskan tentang aktiviti utama dan penerangan. Kedua, jelaskan kemahiran antara perorangan dan kemahiran teknikal, jelaskan alat-alat perancangan, jelaskan maklumat dalam carta organisasi, jelaskan jenis kuasa formal bagi seorang pemimpin. Okey, ada cuba yang 1A. Ada Saya, bersedia? cikgu. Okey, Damia. Okey. Yang pertama, perancangan. Perancangan ni dia menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan. Yang ketiga, kepimpinan. Proses mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan arahan dan tugasan yang ditetapkan. Okey. Boleh tak kita bagi 4 aktiviti? Boleh ya. Boleh kita bagi 4 aktiviti, tapi markahnya tetap 6 lah kan. Okey, kita cuba yang C pula, jelaskan alat-alat perancangan. Siapa nak cuba? Okey, Bazila. Alat-alat perancangan. Alat-alat perancangan ialah belanjawan, iaitu suatu bentuk perancangan yang dibuat bagi memperuntukkan dan mengagihkan sumber kewangan organisasi. Yang kedua, analisis titik pulang modal. Analisis titik pulang modal ialah satu paras pengeluaran apabila perniagaan tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian. Okey. Yang ketiga, cartagan. Cartagan ialah tahap keberadaan perancangan dan kemajuan setiap aktiviti yang perlu disiapkan berdasarkan tarikh, masa dan penyempurnaan yang telah ditetapkan. Okey, alat-alat perancangan cartagan yang Bazila ingat dalam bentuk apa? Secara mudahnya cartagan tu. Ingat? Cartagan dalam bentuk Tak ingat. jadual. Okey, itulah namanya cartagan yang bentuk jadual. Okey, seterusnya jelaskan maklumat dalam carta organisasi. Saya je. Okey, ni. Okey, cuba. Yang pertama, peringkat pengurusan. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, hubungan antara ketua dengan pekerja bawahan. Okey. Ada berapa tu? 3. Markah ada berapa? 4. Lagi Okey. satu, komunikasi formal. Okey. Jadi maklumat kalau ikutkan dalam buku teks ada berapa? Ingat? 4. Okey. Kita tengok ni adalah rujukan jawapan untuk bahagian B. Okey, yang pertama tadi tentang aktiviti lah. Utama dalam pengurusan boleh rujuk pada buku teks Musnad 58 yang mana ada 4 aktiviti, kita pilih 3 sahaja dan untuk menerangkan setiap aktiviti yang mendapat markah 6. Okey, kemudian kemahiran antara perorangan dan kemahiran teknikal. Itu terdapat dalam buku teks Musnad 60, boleh rujuk buku teks masing-masing. Khususnya alat-alat perancangan, 3 alat dan penjelasan perlu diterangkan, perlu ditulis dalam kertas jawapan. Sebenarnya yang telah diterangkanlah oleh Bazilah tadi. Kemudian maklumat dalam carta organisasi. Ada 5 Ernie. Ingat, ada 5 dan kita hanya pilih 4 sahaja. Okey, sebab 4 markah. Dan seterusnya tentang jenis kuasa formal bagi seseorang pemimpin. Okey, siapa yang boleh cuba jenis kuasa ni? Tentang jenis kuasa, soalan yang kelima. Jelaskan jenis kuasa formal bagi seseorang pemimpin. Najla. Okey, Najla. Cuba Najla. Jenis kuasa formal ialah suatu punca kuasa yang diperoleh oleh pemimpin melalui sumber jawatan yang dimiliki dan diiktiraf. Contohnya, kuasa yang diperoleh melalui pangkat dan jabatan yang disandang oleh seseorang. Pekerja akan mengikut arahan yang diberikan berdasarkan jawatan yang dipegang oleh pengurus. Okey, bagus. Betul. Apa maknanya ada 3 isi penting yang perlu diterangkan oleh murid-murid ataupun calon peperiksaan dalam kertas jawapan mereka. Okey, jadi itulah
kan 5 soalan ataupun contoh soalan peperiksaan yang perlu murid-murid bersedia untuk dalam peperiksaan. Sebenarnya boleh rujuk buku teks cikgu Ya, memangnya itulah sebagai rujukan utama kita selain soalan kebat lah. Baik, itu dia murid-murid. Sekejap lagi kita akan teruskan pembelajaran kita. Terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus bersama dengan saya Din dan Cikgu Hafiz untuk slot sukses SPM kita pada hari ini. Mata pelajaran pengurusan keusahawanan tingkatan 5, dan topik yang akan kita fokus pada hari ini ialah fungsian dalam pengurusan, dan kita tu bersama dengan 4 orang murid-murid akan bersama dengan kita dan Cikgu Hafiz. Sekarang ini kita nak tahu pula berkenaan dengan konsep keberkesanan dan kecekapan pengurusan. Betul Cikgu? Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey, segmen kali ini kita akan tengok ataupun lihat, nak bincangkan tentang konsep keberkesanan dan kecekapan. Semana yang kita ingat awal maksud pengurusan, yang akhir sekali ada sebutnya efisien dan efektif. Okey, itulah yang berkaitan tentang konsep keberkesanan dan konsep kecekapan dalam fungsian dalam pengurusan. Maknanya daripada awal kita adanya merancang, dan kemudian kita mengorganisasi, kemudian kita memimpin dan kita mengawal kan, untuk mencapai suatu objektif atau menggunakan sumber-sumber organisasi. Maka yang akhir sekali kita gunakan dengan keberkesanan ataupun berkesan dan cekap. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut, cikgu suka untuk murid dapat sama-sama kongsikan apa yang dikatakan konsep keberkesanan dan konsep kecekapan. Okey, yang pertama konsep keberkesanan dan konsep kecekapan yang boleh diterangkan oleh siapa yang nak kongsi ni? Saya cikgu. Okey, Bazila. Okey, cuba. Konsep keberkesanan atau efisien yang bermaksud pengurus itu melaksanakan kerja yang betul. Manakala konsep kecekapan pula ialah efektif yang bermaksud pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Okey, lagi? Boleh terangkan lagi? Fazila? Konsep ini merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti yang telah dirancang agar matlamat sesebuah organisasi dapat dicapai. Okey, kalau kecekapan? Konsep kecekapan merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti dengan cara yang terbaik melebihi perkara yang telah dirancang atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Okey, sebenarnya ada banyak lagi konsep keberkesanan yang boleh kita fahami ataupun kecekapan, dan kita nampak tadi cara menerangkan tu ada yang namanya perbezaan. Dan kita terangkan keberkesanan manakala kecekapan sekian. Okey, itu antara cara-cara lah untuk persiapan untuk menjawab soalan bahagian B sebenarnya. Okey, yang mana soalan B. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh soalan bahagian B. Okey, ni iaitu tentang kita ulang balik ataupun ni adalah cara soalan bahagian B yang mana diterangkan tentang nyatakan aktiviti dalam pengurusan. Okey, yang kedua jelaskan kemahiran konseptual, dan yang ketiga jelaskan kepentingan kemahiran pengurusan masa. Okey, siapa nak cuba? 2A sebagai ingatan semula, dan apa yang kita telah pelajari yang awal tadi untuk bahagian B, soalan yang boleh dikeluarkan. Okey, Najla? Merancang, memimpin, mengorganisasi dan mengawal. Okey, jadi ingatlah aktiviti dalam pengurusan ada 4. Okey, jelaskan kemahiran konseptual. Siapa cuba? Saya. Okey, Bazila. Kemahiran konseptual melibatkan kemampuan pengurus untuk melihat organisasi secara menyeluruh. Okey. Lagi? Satu saja, satu markah. Takkan nak satu markah je. Okey. Tak apa. Jelaskan kepentingan kemahiran pengurusan masa. Saya cikgu. Okey. Okey. Yang pertama, pengurus mampu untuk menyusun dan membuat penjadualan mengikut kerja yang perlu dilakukan.
Yang kedua, dapat membuat perancangan jangka panjang. Yang ketiga, dapat pastikan setiap tugasan disiapkan pada masa yang ditetapkan. Okey. Okey, kita lihat ni antara jawapan yang diberikan oleh Najla tadi. Okey, 4 markah. Manakala kemahiran konseptual, ini yang perlu diterangkan, melibatkan kemampuan pengurus untuk melihat organisasi secara menyeluruh. Okey, itu dipanggil konseptual lah, secara menyeluruh. Yang kedua, menunjukkan kebolehan pengurus mengenal pasti masalah dan menganalisis masalah dengan baik. Ini kemahiran penting lah sebagai pemimpin atau pengurus. Dan yang ketiga, membuat perancangan jangka panjang. Jadi kita pandukan markah, 3 markah, kita kena berikan 3 jawapan. Okey, dalam bentuk ayat yang ringkas. Okey, seterusnya kepentingan kemahiran pengurusan masa. Banyak sebenarnya kepentingan yang dapat diperoleh melalui kemahiran pengurusan masa. Yang pertama, dapat menyusun atau membuat penjadualan kerja mengikut kehendak ataupun keutamaan kerja. Baru dapat 1 markah. Seterusnya, dapat memastikan tugasan diselesaikan pada masa atau kadar yang ditetapkan. Murid tak semestinya lah tulis semua sekali, yang penting sampai maksud yang dikatakan dapat memastikan tugasan diselesaikan pada masa yang ditetapkan. Okey, dan yang ketiga, dapat membuat perancangan jangka panjang mengikut peruntukan masa. Itulah 3 markah bagi soalan kepentingan kemahiran pengurusan masa. Okey, ini pula seterusnya soalan berkaitan tentang konsep keberkesanan. Ini sebagai persiapan. Okey, untuk bahagian B, terangkan konsep kecekapan. Seterusnya, huraikan konsep keberkesanan dan kecekapan. Soalan A, B itu sebenarnya gabungan untuk soalan C. Okey, ada 2 perkara yang diterangkan dalam satu soalan. Kemudian yang keempat, jelaskan hubung kait antara keberkesanan dan kecekapan. Jadi itulah kaitan yang perlu diterangkan dalam soalan ataupun dalam peperiksaan yang ditanyalah mengikut kehendak soalan berpandukan markah. Okey, bersedia untuk 4 soalan ni? Yang pertama, 1A. Jelaskan konsep keberkesanan. Okey, 6 markah. Okey, Damia cuba. Konsep keberkesanan ini bermaksud pengurus melaksanakan kerja yang betul. Okey. Kemampuan seorang pengurus atau pekerja untuk melaksanakan segala aktiviti yang dirancang. Konsep keberkesanan juga merupakan tahap sesuatu kerja itu telah dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Okey. Kejayaan pengurus dan pekerja untuk capai sasaran organisasi. Konsep keberkesanan juga dapat dilihat melalui pencapaian kedudukan kompetitif organisasi. Okey. 6 markah. Ingat ya, kalau markah tu banyak, maka banyaklah jawapan ataupun ayat yang perlu diterangkan, dijelaskan dalam kertas jawapan kamu. Okey, seterusnya nanti kita semak tentang jawapan tentang konsep keberkesanan dan kecekapan ini. Yang kedua, terangkan konsep kecekapan pula. 6 markah. Siapa cuba? Saya cikgu. Okey, Najla. Konsep kecekapan. Konsep kecekapan ialah pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Kecekapan pula kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan aktiviti dengan cara yang terbaik dengan melebihi perkara yang dirancang. Kejayaan pengurus atau pekerja melaksanakan fungsi tugas dengan cara terbaik dengan kos minimum mengikut tempoh yang lebih singkat. Penentuan tahap dapat diukur melalui keupayaan dan menghasilkan output pengeluaran secara maksimum. Kecekapan juga dapat dinilai dengan mengira prestasi dan productivity. Okey. Jadi itu antara jawapan yang diberikan tentang terangkan konsep kecekapan. Okey, 6 markah. Kita akan lihat jawapan yang betul. Okey, seterusnya kita tengok yang keempat, jelaskan hubung kait antara keberkesanan dan kecekapan. Okey, siapa yang cuba? Okey, Bazila. Hubung kait antara keberkesanan dan kecekapan ialah memperlihatkan hubungan organisasi dengan persekitaran luar untuk mencapai kedudukan yang kompetitif dalam pasaran. Okey. Lagi? Membantu organisasi menilai potensi keseluruhan organisasi melalui penyediaan strategi yang bersesuaian.
pemilihan kaedah yang terbaik bagi memperoleh hasil yang ditetapkan, dapat mengurangkan perbelanjaan dan dapat mengelakkan pembaziran sumber organisasi dalam usaha mencapai output yang baik. Okey. Jadi ada 5 poin penting yang perlu diterangkan ataupun dijelaskan oleh calon dalam menjawab soalan peperiksaan. Okey, kita lihat maklumat yang perlu murid-murid ingat. Boleh rujuk dalam buku teks, okey, berkaitan tentang konsep keberkesanan. Okey, yang mana konsep keberkesanan atau dipanggilnya efisien, kadang-kadang dia bersaling kait ataupun adanya hampir-hampir sama efisien dengan efektif. Tapi dalam konsep keberkesanan ini diutamakanlah perkataan keberkesanan yang bahawa maksud pengurus itu melaksanakan kerja yang betul. Okey, jadi perkataan kerja yang betul. Jadi ingatlah, kerja yang betul. Jadi konsep ini merujuk kepada kemampuan seorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti yang telah dirancang agar matlamat sebuah organisasi dapat dicapai. Jadi penting juga dapat dicapai dengan apa yang telah dirancang. Okey, yang telah dirancang dapat dicapai. Okey, seterusnya keberkesanan merujuk kepada tahap satu kerja itu telah dilaksanakan dalam usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Jadi perkara yang ketiga pula, poin penting untuk murid-murid ingat tentang tahap sesuatu kerja. Okey, boleh perhatikan ayat tersebut untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tadi dapat dicapai, yang dirancang dapat dicapai. Tahap satu kerja yang ditetapkan, mencapai hasilnya. Okey, seterusnya yang keempat, hasil tersebut bermaksud kejayaan pengurus atau pekerja dalam mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan terhadap mereka. Jadi tentang kejayaan pengurus. Jadi keberkesanan ni ada kaitan tentang pencapaian lah dalam sebuah organisasi ataupun setiap individu. Okey, dan seterusnya yang terakhir, keberkesanan organisasi juga dapat dilihat melalui pencapaian kedudukan kompetitif. Okey, kedudukan kompetitif organisasi dalam pasaran perniagaan. Maksudnya dapat bersaing. Okey, dengan pesaing-pesaing yang sebagai pemimpin industri contohnya ataupun sebagai ikon industri yang perlu kita bersaing. Ini antaralah tentang konsep keberkesanan. Okey, seterusnya tentang konsep kecekapan. Okey, konsep kecekapan atau efektif bermaksud pengurus melaksanakan kerjanya dengan betul. Jadi ini antara perkara penting, kerjanya dengan betul. Okey, tadi kerja yang betul. Ni kerja dengan betul. Okey, yang itu perkataan efektif pada kecekapan. Okey, efektif. Jadi ingat, murid. Kemudian kecekapan merujuk kepada kemampuan seseorang pengurus atau pekerja untuk melakukan segala aktiviti dengan cara yang terbaik melebihi perkara yang telah dirancang atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Okey, dengan cara yang terbaik. Maknanya mungkin kerja kita dah biasa dah, tapi buat cara yang lebih baik kan, ataupun yang telah dirancang melebihi, kata perkataan lain, melebihi perkara yang telah dirancang atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Okey, seterusnya hal tersebut bermaksud kejayaan pengurus atau pekerja melaksanakan fungsi tugas mereka dengan cara terbaik dengan kos minimum. Inilah antara poin penting untuk murid ingat, cara terbaik dengan kos minimum mengikut tempoh masa yang lebih singkat. Okey, itu yang dipanggil cekap lah. Okey, seterusnya yang keempat, penentuan tahap kecekapan dapat diukur melalui keupayaan sebuah organisasi menghasilkan output pengeluaran. Okey, mana perkataan penentuan tahap kecekapan dapat diukur keupayaan menghasilkan output pengeluaran secara maksimum dari sumber input yang disediakan. Kita memanfaatkanlah segala yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih. Dan yang terakhir, kecekapan dapat dinilai dengan mengira prestasi dan produktiviti organisasi. Jadi inilah
antara perkara penting untuk murid-murid ingat tentang konsep keberkesanan dan konsep kecekapan. Cikgu dah bantu kita, dah highlight dah kata kunci yang penting untuk konsep keberkesanan dan juga konsep kecekapan. Baik, semoga bermanfaat untuk murid-murid. Kita berhenti rehat dulu, terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada murid-murid yang terus kekal menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan Din bersama dengan Cikgu Hafiz hari ini untuk slot SPM Mata Pelajaran Pengurusan Keusahawanan tingkatan 5, dan topik kita pada hari ini fungsian dalam pengurusan. Tapi sekarang ini kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan hubung kait antara keberkesanan dengan kecekapan. Silakan Cikgu Hafiz. Okey, kali ini kita akan terus kepada hubung kait antara keberkesanan dengan kecekapan seperti mana yang telah diterangkan oleh murid-murid tadi berkaitan dengan soalan contoh bahagian B. Okey, iaitu tentang kaitan. Kejayaan sesebuah organisasi sangat bergantung pada konsep keberkesanan dan kecekapan. Keberkesanan berkaitan dengan gambaran keseluruhan. Jadi kena ingatlah, gambaran keseluruhan dalam memperlihatkan hubungan organisasi dengan persekitaran luar. Okey, organisasi dan dengan persekitaran luar untuk mencapai kedudukan yang kompetitif dalam pasaran. Okey, manakala seterusnya kecekapan pula berkaitan dengan gambaran dalaman. Ini murid kena ingat, gambaran dalaman dengan pengukuran dibuat melalui prestasi, operasi, proses pekerja, kos dan masa. Ini paling pentinglah sebagai poin untuk kita ingat apa yang dikatakan kecekapan itu. Okey, manakala dikatakan konsep keberkesanan dan kecekapan membantu organisasi menilai potensi keseluruhan organisasi melalui penyediaan strategi yang bersesuaian. Okey, penyediaan strategi yang bersesuaian dan pemilihan kaedah terbaik. Ini antara kaitan lah yang perlu murid terangkan ataupun nyatakan dalam kertas jawapan. Pemilihan kaedah yang terbaik bagi memperoleh hasil yang ditetapkan. Tumpuan utamanya adalah untuk mengurangkan pembelanjaan. Okey, pembelanjaan atau mengelakkan pembaziran. Ini tujuanlah berkesan dengan cekap ni, dan sumber organisasi dalam usaha mencapai output yang terbaik. Okey, output ini adalah mungkin sebagai hasil lah produk ataupun perkhidmatan yang terbaik untuk diberikan kepada pelanggan-pelanggan ataupun dalam pasaran. Okey, jadi inilah antara hubung kait antara keberkesanan dengan kecekapan yang perlu murid-murid ingat. Maknanya menerangkan tentang kecekapan, mula dengan keberkesanan lah. Tengok soalan, boleh mana-mana boleh didahulukan, berkesan dulu boleh, cekap dulu boleh. Okey, kemudian kita nyatakan tentang dia punya kesan dia ataupun tujuan dia, iaitu tentang penyediaan strategi yang bersesuaian, pemilihan kaedah terbaik. Okey, yang tak lain adalah untuk memperoleh hasil yang ditetapkan. Okey, yang mana kesan yang lain adalah mengurangkan perbelanjaan atau mengelakkan pembaziran sumber organisasi dalam usaha mencapai output yang terbaik. Okey, itu antara jawapan ataupun rujukan bagi murid-murid untuk menjawab soalan berkaitan tajuk keberkesanan dan kecekapan. Okey, jadi inilah antara perkara yang perlu murid-murid ingat untuk kita kuasai tajuk iaitu tentang fungsian dalam pengurusan. Iaitu yang pertama, apa yang murid dapat? Yang pertama, siapa? Najla. Okey, cuba Najla, apa yang kamu dapat hari ini? Saya dapat menerangkan definisi dan kepentingan pengurusan. Saya juga dapat menerangkan kemahiran dalam pengurusan dan peringkat pengurusan. Okey. Jadi kepentingan pengurusan ada berapa? 6, kan? Kemahiran ada berapa? Ingat, kemahiran 5. Okey, peringkat pengurusan 3. Okey, kemahiran ada 5 dan 6, 5, 3. Okey, seterusnya siapa boleh dapat berikan rumusan? Okey, Damia.
Okey, rumusan yang boleh buat ialah saya dapat memahami peringkat pengurusan dan hubung kait kemahiran dalam pengurusan dengan peringkat pengurusan. Okey, bagus. Itu yang sebenarnya yang telah disampaikan oleh Damia tadi. Okey, seterusnya. Saya cikgu. Okey, Ernie. Saya dapat memahami dengan lebih mendalam tentang 4 fungsian dalam pengurusan. Okey, iaitu apa 4 fungsian? Ernie? Pertama? Perorganisasian, Okey. Mula dengan kepimpinan. perancangan. Okey. Perancangan, Okey. perorganisasian, Ya. kepimpinan dan pengawalan. Okey, bagus. Dan yang terakhir, yang keempat, siapa, Bazila? Saya. Okey. Saya dapat mengetahui tentang konsep keberkesanan iaitu efisien dan konsep kecekapan iaitu efektif. Okey, dan berserta dengan hubung kait. Okey, jadi ingatlah tentang hubung kait. Di mana tentang peringkat pengurusan dengan kemahiran pun ada hubung kait. Jadi inilah rumusan yang kita belajar pada hari ini berkaitan tentang fungsian dalam pengurusan. Boleh, Din? Boleh cikgu. Saya terkesima sebab murid-murid kita pada hari ini menjawab dengan sangat-sangat cemerlang. Tahu je segala soalan tu kan. Apa pun kita ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini. Kita ada Ernie, kita ada Najla, Adlina Damia dan juga Nurul Bazila. Anda semua terbaik. Begitu juga murid-murid yang menonton di rumah. Terima kasih Cikgu Hafiz atas segala ilmu yang dicurahkan. Semoga murid-murid yang menyertai kita, murid-murid di rumah boleh skor untuk sukses SPM untuk topik kita pada hari ini iaitu fungsian dalam pengurusan. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Saiful Amri yang membantu kita sebagai juru bahasa isyarat pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Teruskan menonton Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum.